Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membuat pembentangan bagi subjek Sains dan Teknologi Kejuruteraan dalam Islam. Tajuk yang telah diberikan kepada kami ialah tentang perkembangan sains, teknologi dan kejuruteraan di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Ini adalah ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan yang pertama ialah Nur Afifah binti Samsuni. Ahli kumpulan yang kedua, Nur Eli Anissa binti Kamaruzaman. Ahli kumpulan yang ketiga, Siti Sarah binti Muhammad Ruhi. Dan ahli kumpulan yang terakhir, Nur Ashikin binti Hashim. Ini adalah pengenalan bagi zaman Khulafa' Ar-Rasyidin iaitu kebangkitan bersejarah sains dan teknologi ketika zaman keemasan Islam bermula semenjak era Khulafa' Ar-Rasyidin iaitu semenjak zaman Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ia kemudian diteruskan semasa pemerintahan Abbasiyah yang pertama iaitu pada kurun ke-18. Khalifah seperti Al-Mansur, Al-Rashid dan Al-Ma'mun memainkan peranan utama dalam menggalakkan penyelidikan sains dan menyediakan segala kemudahan. Ini telah membantu dalam penciptaan tradisi pengajian sains. Perkara yang pertama dilakukan oleh orang Islam ialah mempelajari segala perkara yang diketahui oleh manusia sebelum mereka. Mereka mengumpul buku-buku Yunani, Parsi dan China. Selepas fasa pertama yang memakan masa selama 50 tahun, mereka mula mengorak langkah era 1000 tahun mereka sendiri. Mereka membenturkan pemerhatian zaman lepas dan mencorak bidang-bidang sains yang baru. Dalam proses yang sangat penting ini, orang Islam telah mengelakkan diri dari terjerumus dalam dua perangkap besar yang boleh membawa mereka ke arah mengasimilasikan kebudayaan lain dengan sepenuhnya. Pertama, mereka tetap berada di atas garis panduan Islam. Mereka memberi pertumpuan terhadap fakta dan mengabaikan andaian-andaian mereka. Mengumpulkan karya-karya perubatan, matematik, astronomi dan geografi tetapi menjauhkan diri daripada sihir dan mitologi. Kedua, mereka mahu bahasa Arab dijadikan bahasa sejagat. Mereka memperterjemahkan segala ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab dan membangunkan bahasa itu menjadi bahasa pengantar yang berkesan cekap dan mujarab untuk perhubungan saintifik di kalangan semua orang di dunia. Pada masa inilah universiti dan makmal penyelidikan berkembang pesat di semua bandar utama dunia Islam merentasi benua Asia, Afrika dan Eropah. Hospital dan farmasi menjadi sesuatu yang lazim walaupun di pekan-pekan kecil dan kerajaan berlumba-lumba menggalakkan usaha ini. Hasilnya, muncul teknologi baru termasuk sumber elektrik, tinggalan-tinggalan yang dikenal pasti sebagai bateri telah digali dan dipamerkan di Muzium Baghdad. Pembukuan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kewujudan Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Berkaitan dengan
penurunan Al-Quran. Ianya membicarakan cara-cara wahyu diturunkan, peringkatnya, tempat-tempat turunnya, masanya, awalnya dan akhirnya. Para sahabat berusaha dan bersungguh-sungguh menghafal dan mempelajari serta memahami sebagaimana Rasulullah SAW sahabat turut memanfaatkan masa qiyam untuk memantapkan hafalan mereka. Di antara hufaz terkenal daripada sahabat iaitu 4 orang khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Talhah Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah dan Hafsah. Termasuk daripada orang Ansar seperti Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Darda dan Anas bin Malik. Di antara hufaz terkenal daripada sahabat iaitu 4 orang khulafa ar-Rasyidin iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman Al-Affan dan Ali bin Abi Talib, Talha Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah dan Hafsah. Termasuk daripada orang Ansar seperti Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Darda dan Anas bin Malik. Pada masa yang sama, Nabi SAW melantik beberapa sahabat sebagai penulis wahyu. Mereka menulisnya sebagai salah satu teori pembelajaran berkesan setiap kali wahyu turun, sebagai tambahan dalam hafalan supaya tidak hilang begitu saja. Di antara penulis itu ialah 4 khulafa ar-Rasyidin, Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalid bin Al-Walid, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Pada masa itu iaitu sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, ayat Al-Quran tidak dihimpunkan di dalam satu mushaf. Hal ini kerana tidak ada faktor yang membolehkan Al-Quran dikumpul menjadi satu mushaf. Sedangkan pada waktu itu ramai hufaz dan qura'. Namun pada zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ramai di kalangan hufaz mati dalam peperangan Yamamah. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya dihimpunkan Al-Quran kerana bimbang akan kehilangan dengan sebab kematian ramai hufaz dan qura'. Seterusnya, ialah mata wang. Secara umumnya, wang merupakan benda yang dipersetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk menjalankan kegiatan pertukaran dan perdagangan. Dalam tamadun Islam, penggunaan mata wang sudah bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Dengan mengambil model mata wang dinar emas, Rom Timur Byzantine dan dirham perak Parsi sebagai mata wang yang sah. Selaras dengan perkembangan tamadun Islam, maka pada zaman Khulafa ar-Rasyidin wujudlah mata wang Islam yang mempunyai identiti dan bebas dari kongkongan mata wang lain. Pada zaman Khulafa ar-Rasyidin ketika pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, sistem mata wang Islam mula digunakan dengan peniruan daripada mata wang Rom dan Parsi. Terdapat 3 jenis mata wang pada ketika itu, iaitu dirham Balji dari Parsi, dirham Rumi dari Rom dan dirham Tabari dari Asia Tengah. Khalifah Umar Al-Khattab 634,644 Masihi telah menetapkan kadar piawaian khusus, iaitu piawaian Khalifah Umar Al-Khattab sebagai model mata wang Islam yang telah berteraskan dinar emas dan dirham perak. Piawaian mata wang itu diselaraskan kepada berat emas dan perak yang tertentu, iaitu menetapkan 10 dirham perak bersamaan dengan 7 dinar emas dengan setiap 1 dinar seberat 4.25 gram emas, manakala 1 dirham seberat 3 gram perak. Emas yang digunakan
ialah 91.7%, iaitu 22 karat dengan berukuran garis pusat 23 mm, manakala dirham pula ialah 25 mm. Seterusnya, saya serahkan kepada Nur Afifah. Seterusnya, penciptaan kalender Islam. Kalender Islam ditetapkan berdasarkan cerapan kenampakan nilai yang merupakan suatu proses yang rumit dalam penentuan kenampakannya. Kalender ini dimulai pada 16 Julai 622 Masihi. Kalender Islam adalah kalender yang merujuk kepada peredaran bulan semata-mata dan sandarannya ialah Al-Quran dan Hadis. Pengamalan penggunaan kalender Islam atau dikenali sebagai kalender Hijri ini adalah dibuat ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Permulaan penggunaan kalender tahun Hijrah atau Hijriyah adalah hasil dari ilham Khalifah Ar-Rashidin yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah turutan dari Persatuan Arab yang ditubuhkan di bawah naungan Islam pada zamannya. Ada satu riwayat lain yang mengatakan bahawa Gubernur Abu Musa Al-Ansari telah mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar minta beliau menjelaskan tentang tahun bagi tarikh surat atau arahan Umar yang telah dihantar kepadanya. Maka dengan ini beliau mahukan satu kalender takwim Islam yang khas untuk menggantikan tahun rujukan kalender yang berbagai-bagai yang digunakan oleh bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain pada zaman itu. Di kalangan bangsa Arab sendiri pun ada berbagai-bagai kalender yang digunakan seperti kalender tahun gajah, kalender Persia, kalender Romawi dan kalender-kalender lain yang berasal dari tahun peristiwa-peristiwa besar jahiliah. Maka Umar telah memilih tahun yang terdapat di dalamnya peristiwa paling agung dalam sejarah Rasulullah SAW untuk dijadikan asas permulaan tahun pertama bagi kiraan kalender atau takwim Islam. Alatan perang zaman Khulafa Ar-Rashidin. Tentera Khulafa Ar-Rashidin atau Tentera Darat Ar-Rashidin merupakan ketumbuhan utama Angkatan Tentera Khulafa Ar-Rashidin sewaktu penaklukan yang dilakukan oleh tentera Islam pada kurun ke-7. Bersama-sama Tentera Laut Ar-Rashidin, Tentera Darat Ar-Rashidin mengekalkan tahap disiplin yang tinggi kehadapan dari segi strategi dan traktor. Pada zamannya, Tentera Ar-Rashidin merupakan satu daripada ketumbukan tentera yang kuat dan berkesan. Pada awalnya bersama Tentera Ar-Rashidin iaitu 13,000 anggota dalam tahun 632 Masihi, tetapi berkembang menjadi 100,000 orang menjelang tahun 657. Panglima-panglima Tentera Ar-Rashidin yang paling berjaya ialah Khalid bin Al-Walid yang menawan Mesopotamia, Parsi dan Syria Romawi dan Amir ibnu Al-As yang menawan Mesir Romawi. Alatan perang yang terdapat pada zaman Khulafa Ar-Rashidin antaranya ialah ketopong besi. Pakaian kepala orang Islam termasuk ketopong besi sama ada berbentuk bulat atau runcing yang bersadu seakan-akan ketopong perak Empire Sassanid. Ketopong bulat yang dipanggil Baidah ialah jenis rasmi awal Byzantine yang dibuat daripada dua bahagian. Ketopong besi runcing ialah jenis bertembereng Asia Tengah yang dikenali sebagai tarikah.
Pakaian perisai lazim digunakan untuk melindung muka dan tengkuk. Sama ada sebagai ventil, penutup kepala berperisai yang digantung dari ketopong atau sebagai coif, topi atau hood berbirai berperisai seperti yang digunakan oleh tentera Byzantin Romawi semenjak abad ke-5. Separuh muka lazimnya ditutup dengan ekor serban sebagai perlindungan daripada angin kuat gurun. Seterusnya ialah baju besi. Baju besi atau berperisai diperbuat daripada kulit keras atau perisai berlapis yang dibuat di Yaman, Iraq dan sepanjang pantai Teluk Parsi. Perisai berantai disukai dan menjadi lebih banyak, digunakan semasa penaklukan empayar-empayar jiran. Kemudiannya sering diperoleh sebagai rampasan perang. Perisai sedemikian disebut dir dan terbuka pada bahagian bawah